Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kerjasama BN tidak akan berlaku lagi, kata Adi. Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Abdul Hadi Awang menegaskan bahawa kerjasama dengan BN tidak akan berlaku sama sekali. Dia yang juga adalah Presiden PAS berkata, BN berusaha untuk mendapatkan majoriti kerusi di Parlimen pada hari penentuan esok. Dasar kita tidak akan bersama dengan parti yang agresif, yang ekstrim seperti PH dan parti yang tidak bersih daripada rasuah. Kita tidak buat rasuah dan kita tidak akan ikut perbuatan itu, katanya. Dia sebelum ini menghadiri program jelajah PN Base Grand Finance PRU15 pada Padang Astaka dekat Cukai malam tadi. Media sebelum ini memetik Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang menyatakan kemungkinan PN membentuk kerajaan persekutuan dengan BN jika gagal memenangi kerusi mencukupi pada 19 November ini. Katanya dia yakin PN dapat membentuk kerajaan persekutuan sama ada secara bersendirian atau gabungan dengan pihak lain termasuk PN. Susulan kenyataan itu, pengurusi PN Muhyiddin Yassin menyangga dan berkata dia tidak pernah memberi mandat kepada Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan untuk bertindak sedemikian. Hadi kemudian dilaporkan berkata PAS rela menjadi pembangkang jika PN gagal mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Pada ceramahnya malam tadi, Hadi juga mengingatkan saf kepentingan parti supaya pun tidak terlibat dengan sebarang provokasi. Sebaliknya, dia menasihatkan mereka supaya mengambil pendekatan ramai dalam menyampaikan mesej selaras dengan dasar menerang dan bukannya menyerang. Katanya jika terdapat pemimpin yang dilihat agresif dan bertentangan dengan dasar tersebut, mereka akan disekat daripada menyampaikan sebarang mesej seperti ceramah dan akan dipantau. Itulah konsep dan prinsip yang kita bawa mana-mana kalangan kita yang mengambil pendekatan menyerang kita gam. Hentikan daripada berceramah. Tindakan itu ada. Kita tidak mahu kerana PAS adalah parti demokratik dan aman sejak dahulu lagi. Kita hentikan dia berceramah termasuk menulis di media sosial, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Mampukah Anwar kekal mendahului? Anwar Ibrahim memperhebatkan kempennya minggu ini untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia didorong dengan tinjauan pendapat umum yang meletakkan ketua pembangkang veteran itu di hadapan dalam pertandingan yang sengit. PRU esok adalah paling sengit sejak negara Asia Tenggara itu merdeka pada 1957 dengan tinjauan mendapat jangkaan parlimen akan bergantung dan tiada parti atau gabungan mendapat majoriti mudah yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Gabungan yang diketuai oleh Anwar yang dalam tempoh 25 tahun bertukar daripada pemimpin negara paling lama berkhidmat menjadi seorang banduan yang disabitkan kesalahan liwat kepada tokoh pembangkang utama negara dijangka memenangi kerusi terbanyak tetapi gagal mencapai majoriti menurut tinjauan dan penganalisis. Pakatan saingannya termasuk yang diterajui Ismail Sabri Yaakob dan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin boleh bergabung untuk meraih jumlah kerusi yang diperlukan dan menafikan Anwar daripada jawatan tertinggi itu. Bagi pengundi, isu utama ialah prospek ekonomi dengan pertumbuhan dijangka perlahan dan inflasi yang meningkat. Ramai rakyat Malaysia juga yang kecewa dengan ketidakstabilan politik baru-baru ini yang menurut mereka telah mengalihkan tumpuan ahli politik daripada membangunkan ekonomi. Gabungan Pakatan Harapan yang diterajui Anwar diramal memperoleh undi terbesar pada 35% menurut tinjauan oleh firma penyelidikan British Your Government pada Rabu lalu. Selain itu, Gabungan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Muhyiddin pula berada landasan untuk mendapatkan 20% dan BN 17%. Ismail Sabri dan Muhyiddin adalah sebahagian daripada gabungan pemerintah sebelum parlimen dibubarkan, tetapi bertanding pada PRU ini.
Anwar, bekas Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri, hadir di kempen dan perhimpunan besar dengan berikrar untuk mewujudkan kestabilan politik, memulihkan perpecahan antara Melayu majoriti Islam dan kumpulan etnik lain, serta memulihkan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan dan pelaburan. Pilihan raya ini bukan tentang menukar Perdana Menteri, kata Anwar dalam ucapannya pada Khamis. Pilihan raya ini adalah peluang terbaik untuk menyelamatkan negara dan melakukan perubahan besar demi memulihkan negara tercinta ini. Anwar mengetuai gabungan pelbagai etnik, manakala BN dan PN diketuai oleh parti yang mengutamakan kepentingan orang Melayu. Kaum dan agama merupakan isu yang memecah belahkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dengan etnik Cina India membentuk kira-kira 30% daripada pengundi. Gabungan Anwar boleh dikalahkan jika blok lain berganding bahu menentangnya, kata penganalisis, dengan pakatan parti-parti politik lebih kecil di Sabah, Sarawak, di Pulau Borneo berpotensi memainkan peranan sebagai penentu. Dalam temu bual dengan Reuters bulan ini, Anwar menolak kerjasama dengan gabungan Ismail Sabri dan Muhyiddin, memetik perbezaan dasar berhubung kaum dan agama. Sekiranya Parlimen bergantung, harapan mempunyai kelebihan dalam menarik sekutu kerana perpecahan dan perbalahan menjadikan dua gabungan utama secara semula jadi tidak stabil, kata Bridget Wells dan University Nottingham, Malaysia. Dengan Reuters bulan ini, Anwar menolak kerjasama dengan gabungan Ismail Sabri dan Muhyiddin, memetik perbezaan dasar berhubung kaum dan agama. Sekiranya Parlimen bergantung, harapan mempunyai kelebihan dalam menarik sekutu kerana perpecahan dan perbalahan menjadikan dua gabungan utama secara semula jadi tidak stabil, kata Bridget Wells dan University Nottingham, Malaysia.